Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Noria selaku pensyarah bagi subjek HGM 238 iaitu Ekonomi dan Ruang serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, hari ini kami dari kumpulan pertama akan melakukan pembentangan berdasarkan artikel yang telah dimuat naik oleh Dr. Noria tempoh hari. Industrial Geography, Agglomeration and Local Milieu merupakan salah satu bahagian yang telah difokuskan. Penulisan oleh karya Anders Mambert ini telah melampirkan beberapa bahagian dan kumpulan kami akan menjelaskan berkenaan dengan bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Baiklah, sebelum saya teruskan kepada matlamat utama pembentangan, suka untuk saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Kuno Wafa'in binti Ku Amran, Saudara Syamil Aiman, Saudara Amir Afwan, Saudara Yusran, Saudari Rosdina, Saudari Nik Ashira dan juga Saudari Khairunisa. Untuk berkenaan dengan pengagihan tugasan akan dijelaskan oleh Saudari Rosdina di akhir pembentangan. Baik, bahagian pertama iaitu Introduction During Emergence of Agglomeration atau kemunculan semula aglomerasi. Baik, selama lebih dari 1 abad, ahli geografi, ekonomi dan juga ahli ekonomi sendiri telah berkongsi satu minat yang sama dalam mengkaji fenomena aglomerasi yang melibatkan aktiviti ekonomi spatial di mana ia merupakan warisan teori lokasi Marshall, Weber, Hoover dan sebagainya. Teori aglomerasi klasik telah berkembang sebagai satu bentuk tindak balas terhadap 3 pemerhatian empirikal, iaitu pertama, bahawa sebahagian pengeluaran dunia barangan perkilangan telah dihasilkan dalam beberapa kawasan teras perindustrian yang sangat tertumpu. Kedua, bahawa firma dalam industri yang serupa dan berkaitan mempunyai kecenderungan untuk beroperasi bersama-sama di tempat yang tertentu. Dan ketiga, bahawa kedua-dua corak yang telah dijelaskan itu seolah-olah mampan dari masa ke masa. Pada 1970-an dan sebahagian besar tahun 1980-an, fenomena aglomerasi ini telah menarik minat yang lebih terhad kerana ahli geografi industri semakin menggunakan teori makroekonomi pembangunan kapitalis bagi mendekati perubahan kontemporari dalam organisasi spatial pengeluaran, terutamanya apabila berhubung dengan krisis Fordisme. Pun begitu, dalam tempoh akhir 1980-an, bagaimanapun telah menyaksikan minat yang semakin meluas dan meningkat dalam analisis terperinci organisasi perindustrian kawasan tertentu berdasarkan kebangkitan semula analisis mikro dan mesoekonomi aglomerasi pengeluaran. Sekian sahaja daripada bahagian saya. Untuk seterusnya, saya serahkan kepada rakan pembentang Saudara Yusran. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudariku Nur Wafa. Saya Muhammad Yusran Haikal bin Abdul Razak akan meneruskan pembentangan ini mengenai sebab kemunculan semula fenomena aglomerasi, iaitu sebagai isu penyelidikan utama. Yang pertama ialah geografi ekonomi, iaitu kembali kepada perdebatan pasca Fordism. Yang pertama ialah aglomerasi memasuki proses lokalisasi yang membawa kemunculan daerah atau ruang perindustrian yang baru. Yang kedua adalah ekonomi, iaitu peningkatan tumpuan kepada isu-isu institusi dan evolusi. Yang pertama adalah berlaku perkembangan utama, iaitu percubaan baru untuk mengintegrasikan dan kebiasaannya dari perspektif Nash-Vention berperanan sebagai inovasi dan perubahan teknologi ke dalam analisis ekonomi pertumbuhan dan perdagangan. Yang kedua adalah kemunculan geografi ekonomi baru yang banyak dipromosikan oleh ulama bidang ekonomi yang berpengaruh. Walau bagaimanapun, ianya tidak homogen, di mana sesetengah penulis mengesan bahawa daya saing menghasilkan corak aglomerasi kepada mekanisme yang lebih cekap dan fleksibiliti dan selebihnya, penekanan kepada peningkatan dinamik pembelajaran dan inovasi. Sesetengah model keuntungan kewangan boleh diperoleh apabila firma berdekatan, iaitu aglomerasi ekonomi. Yang ketiga adalah terdapat perselisihan berkaitan skala dan skop kuasa aglomerasi. Dan terakhir adalah terdapat garis pemisah antara mereka yang dianggap aglomerasi spatial. Namun laporan mengenai kemajuan kerja-kerja baru dalam geografi perindustrian sepenuhnya memberi tumpuan kepada kemunculan semula aglomerasi sebagai isu penyelidikan utama. Aglomerasi, apakah fenomena penyebaran yang meluas? Kes yang ekstrim iaitu hubungan yang kuat antara tempat dan industri, iaitu tanggapan geografi, dan ianya boleh merujuk kepada rantau, bandar atau sebahagian daripada bandar. Pada tahun 1994,
The Economist menyatakan bahawa industri terbaru mematuhi peraturan penumpuan geografi yang lama. Sejak dari mula zaman perindustrian, syarikat-syarikat dalam bidang baru yang berkembang pesat telah bercenderung untuk kluster dalam rantau kecil. Sebagai contoh, artikel berkaitan kes pembuat permaidani di Dalton, Georgia, industri tayar di Akron, Ohio dan syarikat insurans. Pada tahun 1995, HET al. menyatakan fakta bahawa kebanyakan bukti mengenai punca dan magnitud penyetempatan industri telah berdasarkan cerita, bukannya statistik. Manakala pada tahun 1991, Krugman mengira perkali gini lokasi untuk menggambarkan pengedaran spesial 106 industri di Amerika Syarikat dan menyimpulkan bahawa banyak industri memang sangat tertumpu di peringkat negeri. Dan akhir sekali pada tahun 1995, Maskell dan Malbert menyatakan majoriti industri dalam pembuatan Denmark dan Sweden menjadi lebih tertumpu secara geografi dalam tempoh 20 tahun. Walaupun pada hakikatnya industri pembuatan secara keseluruhan telah melalui proses penyebaran serantau. Dapat didefinisikan aglomerasi industri serantau sebagai pasaran buruh tempatan dengan saiz tertentu, di mana kota lokasi bagi sektor perindustrian lebih tinggi daripada 3. Baiklah, saya akan meneruskan slide yang seterusnya. Menurut HET 1995, terdapat 751 buah lokasi kilang pembuatan Jepun yang dibina di Amerika Syarikat sejak tahun 1980 telah mendapati bahawa manfaat aglomerasi peringkat industri memainkan peranan penting dalam keputusan lokasi. Antara faktor lokasi yang dipilih ialah jumlah penduduk yang besar, kepadatan pembuatan yang tinggi, upah yang tinggi dan juga kesatuan yang kuat. Walau bagaimanapun, terdapat bukti yang berbeza daripada Angel dan juga Estrom 1995. Mereka mengatakan terdapat industri komputer peribadi Amerika Syarikat yang mendapati terdapat sedikit bukti aglomerasi spasial yang dipergiatkan oleh pemasang dan juga pembekal. Selain itu, menurut Norcliffe dan Zurman-Bastard 1994, mereka memberikan pengimbangan yang berguna kepada tumpuan sekarang terhadap aglomerasi dengan menggunakan konsep mengelakkan lokasi dalam menganalisis firma yang berpindah keluar dari kawasan metropolitan untuk mengelakkan keadaan sosioekonomi yang telah berkembang akibat aglomerasi yang berlebihan. Baiklah, ini merupakan pembahagian tugasan bagi kumpulan kami. Muhammad Syamil Aiman, Khairun Nisa dan juga Nik Nur Ansha Ashira telah menyediakan slide pembentangan, manakala Ku Nur Wafa Ain, Rusdina Aina dan juga Muhammad Yusran Haikal telah membuat pembentangan. Dan yang terakhir sekali, Muhammad Amir Afwan telah menyediakan dan mengumpulkan semua video dan memasukkan ke dalam slide pembentangan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.